Penyediaan akaun perdagangan untung rugi dan penyata kedudukan kewangan akan menjadi sukar jika anda tidak mengetahui cara membuat pelarasan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Irni binti Bakri, mengajar di SM Law Cube Kota Kinabalu. Kali ini cikgu akan berkongsi dua perkara. Pertama ialah inventory akhir dan yang kedua ialah ambilan barang niaga. Dua perkara ini sering terdapat dalam maklumat tambahan semasa anda menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi dan penyata kedudukan kewangan. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana untuk memilih amount yang sesuai yang patut diambil semasa anda membuat dua perkara ini dalam pelarasan di maklumat tambahan. Situasi yang pertama, inventory akhir pada 31 Disember 2019 dinilai RM14.500. Dalam situasi pertama ini, nilai inventory itu telah dinyatakan dengan jelas. Dalam situasi yang kedua ini, inventory akhir pada 31 Disember 2019 dinilai RM14.500 pada harga kos dan RM15.400 pada harga pasaran. Kita diberikan dua amount dan kita perlu memilih amount yang paling kecil sebagai inventory akhir. Maka dengan itu 14.500 akan menjadi inventory akhir kita, amount yang paling kecil. Cara ketiga pula, inventory akhir pada 31 Disember 2019 itu diberikan dalam bentuk jadual, yang mana kita diberikan nama produk dan harga kos dan harga pasaran bagi setiap produk tersebut. Maka melalui jadual ini, kita perlu memilih amount yang paling kecil bagi setiap produk dan kita tambahkan kedua-dua amount yang kecil itu untuk dijadikan inventory akhir. Sebagai contoh dalam soalan ini, produk A amount yang paling kecil ialah pada harga kos iaitu 9660 dan produk B 4840 iaitu harga pasaran. 9660 dan 4840 ini akan ditambah dan akan menjadi inventory akhir. So hasil tambah 14.500 akan menjadi inventory akhir bagi perniagaan. So kesimpulannya, untuk mencari inventory akhir kita perlu memilih amount yang sedikit, kecil dan rendah. Ingat itu. Jom kita tengok pula bagaimana membuat pelarasan bagi ambilan barang niaga. Kita lihat contoh yang pertama berkaitan dengan pelarasan yang melibatkan ambilan barang niaga. Pemilik mengambil barang niaga untuk kegunaan peribadi RM600. Dalam situasi ini, kita dapati barang niaga telah diambil untuk kegunaan pemilik. So, ini akan melibatkan belian akan berkurang dan ambilan akan bertambah. Kita lihat situasi kedua yang melibatkan ambilan barang niaga. So, ambilan barang niaga RM600 dilakukan oleh pemilik untuk kegunaan peribadi belum direkodkan. Maksudnya dalam soalan ini, ambilan barang niaga yang diambil oleh pemilik 600 itu belum direkodkan dalam mana-mana buku perekonomian. Maka dengan ini kita akan membuat pelarasan di mana belian akan berkurang 600 dan ambilan akan bertambah 600. Cara soalan ini dibandingkan dengan soalan yang pertama tadi, soalan pertama tadi dia lebih pendek dan ini lebih panjang, tapi membawa maksud yang masih sama, yang mana belian akan berkurang 600 dan ambilan akan bertambah 600.
Kita pergi situasi yang ketiga pula, pemilik mengambil barang niaga RM50 sebulan untuk kegunaan kediamannya. Dalam situasi ini, barang niaga iaitu belian, kegunaan kediaman itu ialah ambilan. Masih juga melibatkan belian dan ambilan, tetapi olahan ayat itu soalan ini memberi kita amount RM50 sebulan. Bermakna kita perlu kali dengan 12 bulan. Yang kita tahu rekod perekonomian ialah untuk 12 bulan. Maka kita akan rekod RM50 kali dengan 12. So kita masih merekod belian akan berkurang 600 dan ambilan akan bertambah 600. Dari mana dapat 600? RM50 kali dengan 12 bulan. Okey, jom kita pergi situasi yang keempat pula yang melibatkan ambilan barang niaga. Contoh soalan, pemilik mengambil barang niaga untuk tujuan promosi RM600. Dalam situasi ini, ambilan barang niaga itu dibuat untuk tujuan promosi. So, belian akan berkurang 600 dan promosi akan bertambah 600. So, kita lihat pula situasi yang melibatkan ambilan barang niaga. Situasi yang kelima, pemilik mengambil barang niaga untuk didermakan RM600. Dalam situasi ini, belian masih berkurang 600 dan derma bertambah 600. So, jika kita lihat semua, setiap urus niaga yang melibatkan ambilan barang niaga itu, belian akan berkurang. Okey, itulah dua tadi perkongsian daripada cikgu. Semoga dia bermanfaat. Jumpa lagi di video akan datang. Dah.